Bersua kembali dalam Lensa IPT, pasti bersama lagi dengan Encik Himan Awang. Kita bercakap berkenaan dengan memperkasa kebajikan mahasiswa, tapi kita nak kecilkan sikit skop dia. Kita nak bercakap dengan memperkasa mahasiswa. Sebab tadi kita dah bercakap berkenaan dengan menu Siswa Rahmah. Bak kata Encik Irman tadi, ada satu kumpulan untuk memantau kualiti menu Siswa Rahmah ni, antaranya tergolong daripada pensyarah, daripada staf dan juga majlis perwakilan pelajar. Saya berminat sebenarnya dengan bila Encik Irman cakap berkenaan dengan majlis perwakilan pelajar ni, sebab mereka ini ada katanya membentuk masa depan negara kita. Jadi kalau di universiti nak pula di bawah pengarah bahagian mahasiswa holistik ni, apa yang hala tuju yang boleh dilihat untuk membersihkan, membentuk sebuah mahasiswa yang lebih holistik? Okey, Syai, betul. Sebenarnya kepimpinan di kampus ini dia sebenarnya menggambarkan ataupun memberi bayangan kepada begitulah kepimpinan yang kita bakal menerajui kerajaan sebenarnya ataupun bakal menerajui masyarakat. Di BMH, Jabatan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, kita telah mula melaksanakan pemerkasaan mahasiswa fasa 1. Fasa 1. Di mana di mananya dalam fasa 1 ini kepimpinan mahasiswa ni kita beri autonomi dalam 4 perkara. Baik. Autonomi yang pertama, kalau saya masih ingat dulu dalam kita membentuk Majlis Perwakilan Pelajar, kebanyakannya proses pemilihan tu ataupun kita panggil pilihan raya kampus diuruskan oleh bahagian Dewan Pelajar ataupun universiti. Baik. Sekarang ini kita bagi autonomi untuk pelajar menguruskan sendiri. Pelajar akan menguruskan diri pilihan raya kampus masing-masing ataupun pemilihan majlis perwakilan pelajar masing-masing di semua kampus Universiti Awam. Jadi mereka uruskan diri. So itu sikit sebanyak memberi pengalaman, mengajar mereka untuk membuat peraturan, menentukan sendiri peraturan-peraturan yang bersesuaian. Tapi masih lagi tidak boleh melanggar perlembagaan universiti ataupun mesti selari dengan peraturan sedia ada lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bagi autonomi kepada pelajar untuk mengurus dan melaksanakan sendiri program dan aktiviti mereka. Kalau dulu nak laksanakan apa-apa program atau aktiviti, permohonan mesti dihantar kepada bahagian Dewan Pelajar. Betul. Sekarang ini kita bagi autonomi, MPP sendiri yang luluskan. Dia menerima permohonan daripada kumpulan-kumpulan pelajar, badan-badan pelajar lain, kolej kediaman, dan dia menilai dan meluluskan terus program tersebut. Itu autonomi yang kita masukkan. Maksudnya pelajar akan diberi ruang ataupun platform untuk membuat keputusan. Baik. Program mana yang baik, program mana yang perlu ditambah baik, program mana yang perlu melalui perbincangan semula. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, setelah kita berjaya luluskan aktiviti tadi, kita juga bagi MPP untuk menguruskan kewangan mereka. Kalau dulu, seperti awal tadi, bahagian Dewan Pelajar yang memperuntukkan sedikit ataupun sejumlah wang, seed money kepada program. Sekarang ini MPP yang tentukan dan salurkan peruntukan tersebut kepada projek-projek ataupun aktiviti-aktiviti rakan-rakan yang lain. Jadi dah tak perlu pergi ke HCP dah. Hanya perlu untuk berkomunikasi di antara badan-badan pelajar dan majlis perwakilan pelajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyahut ataupun mengambil semangat undi 18. Undi 18 ini kita memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik di dalam dan di luar kampus secara bebas dan berhemah lah. Bebas dan berhemah. Semestinya. Berhemah itu semestinya. Jadi pelajar memang boleh terlibat secara langsung dah sekarang. Dan memang pindaan AUKU yang kita buat pada tahun 2012 membenarkan pelajar untuk berpolitik di luar kampus. Dan pada tahun 2019 kita pindah sekali lagi untuk membenarkan pelajar berpolitik di dalam kampus. Maksudnya actively involved dalam politik. So 4 perkara ini dalam fasa 1 lah, Syai. Dan sedang dilaksanakan di semua kampus Universiti Awam. Jadi saya tertanya juga tentang kebebasan suara mahasiswa ini. Adakah ia
dia memang menjadi buah mulut masyarakat kita sekarang dan menjadi soal tanda tanya kepada mereka. Andai kata mereka mengeluarkan pendapat yang tidak kena dengan pendapat mungkin pensyarah ataupun orang atasan mereka, mungkin akan dikenakan tindakan. Macam kita sendiri pun kalau nak melawan kata bos pun tak boleh kan. Jadi macam mana perkara itu dari pihak mahasiswa dan juga universiti? Okey, di peringkat kementerian, kita sebenarnya mengalu-alukan sebarang komen, sebarang pandangan daripada mahasiswa. Semestinya perkara itu dia akan bermula di kampus. Baik. Maksudnya pelajar ataupun mahasiswa boleh mengutarakan sebarang pandangan, sebarang komen berhubung dengan isu yang berkaitan dengan mereka. Mereka saja yang tahu sebarang permasalahan di kampus. Baik. Dan boleh salurkan kepada pihak pengurusan universiti. Cumanya di sini proses penyaluran aduan atau permasalahan itu kita juga mahukan satu proses yang harmoni, yang berhemah seperti kata Syai tadi. Tidak ada sekatan langsung. Betul. Tidak ada sekatan langsung. Pelajar bebas untuk mengutarakan apa sahaja, komentar ataupun aduan tentang isu yang mereka alami lah. Malah baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun turut menegaskan bahawa mahasiswa boleh mengkritik kerajaan. Jadi atas semangat itu kita ambil bahawa mahasiswa sebenarnya adalah satu kumpulan yang sangat matang dan mereka juga perlu profesional dalam menyalurkan pandangan dan komentar lah. Baik. Saya kira ini satu pendedahan ataupun peluang kepada mahasiswa untuk terus ke depan dan juga terus mengorak langkah menuju kepada apa yang diinginkan oleh kementerian sendiri dan juga insya-Allah mereka akan melahirkan graduan yang holistik dan juga graduan yang mampu menerjui negara satu hari nanti. Saya sebenarnya teringat hari Isnin ini ada berlangsungnya anugerah tokoh siswa. Sebab itu saya kaitkan dengan kepimpinan tadi. Mungkin ada sedikit kata-kata daripada Encik berkenaan dengan program tersebut. Okey, terima kasih Syai. Untuk makluman semua, pada hari Isnin nanti 20 hari bulan kita akan menganjurkan anugerah tokoh siswa, di mana anugerah tokoh siswa ini dia membariskan finalis-finalis ataupun kepimpinan pelajar daripada Universiti Awam, IPTS dan juga Politeknik dan Kolej Komuniti. Semua akan bersaing untuk merebut anugerah tertinggi, iaitu anugerah tokoh siswa kebangsaan. Amin. Okey, jadi saya menjemput semua rakan-rakan mahasiswa, penonton untuk turut sama menyaksikan sebab kita ada membuat secara langsung di FB Live KPT. Dan boleh sama-sama menyaksikanlah dan kita kali ini buat julung kalinya kita laksanakan anugerah tokoh siswa ini di Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Okey, baik. Jadi apa pengisiannya dan juga apa antara yang dipertandingkan? Okey. Untuk anugerah tokoh siswa ni kita ada 18 kategori. 18 kategori. 18 kategori ini pelbagai. Kita ada anugerah kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, anugerah kepimpinan sukarelawan, anugerah kepimpinan sukarelawan komuniti dan kita juga ada anugerah penghargaan khas. Penghargaan khas ini adalah penghargaan khas Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi bagi individu-individu yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Contohnya, Syai menyertai pidato di peringkat antarabangsa dan membawa pulang gelaran ataupun nombor 1 ataupun nombor 2 atau nombor 3. Layak dipertimbangkan. Okey. Manakala untuk anugerah khas penghargaan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, dia pula untuk acara berkumpulan. Mana-mana pelajar secara berkumpulan menyertai pertandingan ataupun pencapaian yang baik di antarabangsa, mereka akan dipertimbangkan untuk memenangi anugerah khas tersebutlah. Okey. Jadi 18 finalis ini akan disenarai pendek sekali lagi untuk melihat dan mereka mendapat anugerah tokoh siswa kebangsaan tu. Salah seorang mereka maksudnya daripada 18 kategori inilah.
Maksudnya faham. Baik, maksudnya hari-hari Senin ni kita boleh saksikan dia secara langsung di Facebook Live Kementerian Pengajian Tinggi ataupun MOHI di Facebook. InsyaAllah kita akan saksikan sama-sama. Mungkin kita akan berjumpa di majlis tersebut juga, Encik. Thank you, Syah. Okey, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada malam ini, Encik, apa antara hasrat atau aspirasi KPT untuk diwar-warkan kepada penonton dan sahabat PT malam ini? Okey, untuk makluman semua, KPT sebenarnya sentiasa prihatin terhadap kebajikan mahasiswa. Sebab itulah kita telah memperkenalkan menu siswa rahmah. Dan di peluang ini saya ingin menyeru seperti mana ucapan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, kita mengalu-alukan penyertaan daripada pengusaha-pengusaha kafeteria di Universiti Awam, di IPT dan IPTS untuk turut sama menyambut dan menawarkan menu siswa ramah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyeru kepada semua mahasiswa dan mahasiswi agar untuk terlibat dengan lebih aktif. Memandangkan KPT sekarang telah mula untuk memberikan pemerkasaan kepada semua mahasiswa. Rebutlah peluang ini, gunalah peluang ini sebaiknya dalam memastikan peningkatan sasiah dan juga penglibatan dalam aktiviti-aktiviti di kampus. Baik, insya-Allah semoga hasrat dan juga aspirasi yang dibawakan oleh KPT termakbul akan dicapai dengan jayanya pada satu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Iman Awang, pengarah bahagian mahasiswa holistik Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, kerana sudi bersama kita pada hari ini bercakap berkenaan dengan memperkasa kebajikan mahasiswa. Kita cakap berkenaan dengan menu siswa rahmah, kita bercakap berkenaan dengan kepimpinan pelajar. Jangan juga kita masukkan juga berkenaan dengan anugerah tokoh siswa yang akan berlangsung pada Isnin nanti. Apapun, kita ada satu lagi slot yang akan kita bentangkan sebentar saja nanti. Anda jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.